Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami daripada kumpulan 7 ingin membentangkan kajian kami mengenai tahap pemahaman ideologi liberalisme dalam kalangan mahasiswa UTHM. Next. Jadi ahli kumpulan kami terdiri daripada 11 orang iaitu Muhammad Adam, Muhammad Nuriman, Ahmad Izzuddin, Muhammad Amir Ashraf, Muhammad Fadrul Amin, Muhammad Aris Arifin, Muhammad Taufik, Muhammad Nur Haris, Ismail Hakim, Muhammad Amirul Amri dan Muhammad Zul Raihan. Next. Okay, firstly adalah objektif kajian. Objektif kajian ada 3 iaitu yang pertama menyatakan maksud liberalisme dan juga aktiviti liberalisme di Malaysia. Yang kedua adalah mengkaji tahap pemahaman pelajar UTHM terhadap fahaman liberalisme dan yang ketiga adalah mengenal pasti kesan terhadap tahap pemahaman ideologi liberalisme. Next. Okay, next adalah kepentingan kajian. Okay, yang pertama adalah mengkaji tahap pemahaman tentang ideologi liberalisme dalam kalangan pelajar UTHM. Yang kedua adalah mengenal pasti kesan dan tindakan yang perlu diambil bagi mencegah penyebaran berita palsu ini. Dan yang ketiga adalah memberi kesedaran akan perbuatan menyebarkan berita palsu. Dan yang terakhir adalah memberi manfaat kepada seluruh pengkaji akan datang. So, untuk bahagian pengenalan. Okay. Fahaman Islam liberal secara dasarnya aliran pemahaman yang baharu berbanding dengan aliran-aliran lain. Menurut H.M. Jaluli, aliran ini mendukung cita-cita untuk mempersembahkan Islam secara rasional dan up to date bersesuaian dengan peredaran zaman moden ini. Mereka acap kali mengetengahkan isu-isu berkaitan penolakan syariat, pluralisme agama, pemisahan antara agama dan pemerintahan, hak sama rata antara jantina, kebebasan berfikir secara bersuara dan lain-lain lagi. Justru, usaha yang dilakukan oleh mereka dilihat seakan-akan cuba menjadikan imej Islam selari dengan kehendak barat atau lebih tepat selari dengan kepuasan hawa nafsu mereka. Pernyataan masalah. Menurut Hasan Ahmad, timbulnya cadangan di Malaysia supaya Islam disamaratakan dengan agama lain serta persoalan berkaitan agama dan dianggap soal pribadi yang mendorong sekularisme, pluralisme dan liberalisme dibiarkan berkembang dalam kalangan orang Islam. Terdapat beberapa individu yang dikaitkan dengan Islam liberal yakni Akbar Ali, Zainal Anwar, Faris Ahmad Nur. Situasi ini sedikit sebanyak mampu mewujudkan salah faham terhadap ajaran Islam sekaligus pada penghujung menyebabkan implikasi negatif terhadap akidah umat Islam. Pertemuan antara pendidikan Islam di institusi pengajian dengan fahaman Islam liberal bakal menimbulkan situasi yang mengelirukan, dikhawatiri kepada permasalahan akidah dan menyebabkan lebih ramai tertarik dengan fahaman sungsang ini. Tidak dinafikan bahawa perkembangan teknologi berkembang pesat pada zaman ini memberi pelbagai kebaikan, namun ini juga dapat dijadikan salah satu medium penyebaran oleh golongan Islam. Zamihan Makhzin telah membangkitkan beberapa permasalahan berhubung Islam liberal. Salah satunya adalah tiada pengetahuan asas Islam liberal dan kegagalan memahami ancaman Islam liberal secara jitu. Oleh itu, kajian awal ini amat penting untuk melihat sejauh mana pengetahuan pelajar mengenai Islam liberal serta pengaruhnya terhadap akidah pelajar Islam di institusi pengajian. So, sebagai pelajar Islam, kita hendaklah merujuk kepada sumber-sumber yang sahih atau benar seperti Quran dan Sunnah ataupun mufti. Terdapat pelbagai perkara yang diperjuangkan oleh golongan Islam liberal. Namun kajian ini hanya menghadapkan kepada dua elemen iaitu sekularisme dan pluralisme. Untuk memberi perhatian sejauh fahaman ini mampu mempengaruhi akidah pelajar yang telah mempelajari Islam secara formal di pelbagai institusi pengajian tinggi. Yang kita dapat tahu, kita mempelajari Islam sejak sekolah rendah. Sudah mempunyai subjek pendidikan Islam dalam silibus kita. So, dengan itu kita perlu menggunakan ilmu tersebut dengan betul supaya tidak terpesong dengan ajaran Islam liberal ini. Islam liberal ini berpotensi untuk mempengaruhi pelajar dan melemahkan pegangan dan penghayatan akidah mereka sehingga mendorong kepada gejala murtad. Okey, oleh yang demikian, kita perlu akui bahawa Islam liberal berisiko untuk suatu ancaman yang mampu menjauhkan masyarakat daripada ajaran Islam yang sebenar. Sebenarnya saya serahkan kepada sahabat saya.
Seterusnya ialah kajian lepas. Liberalisme klasik merupakan cantuman kebebasan sivil, politik dan ekonomi. Liberal klasik menganggap bahawa pemerintah hendaklah keluar dari kehidupan bermasyarakat agar dapat menikmati kebebasan dan membina kehidupan tanpa campur tangan orang luar. Islam liberal merujuk kepada ideologi yang berlandaskan prinsip kebebasan individu tanpa sepadan. Antara rujukan utama ialah buku karangan Charles Kurzman yang berjudul Liberal Islam, A Source Book. Buku ini menghimpunkan karya 32 pengarang artikel dari 19 negara, termasuk pemikir bebas seperti Nurcholish Madjid daripada Indonesia dan Muhammad Arqaw dari Algeria. Walaupun penulisannya lebih kepada pemikiran falsafah moden dan terbuka, tetapi ia terlihat sebagai usaha menerapkan unsur liberal dalam masyarakat. Charles Kurzman 1998 menunjukkan dengan jelasnya bahawa pengarang buku ini berorientasikan ideologi liberal. Namun, menurut Kurzman, terdapat kekeliruan dalam definisi liberalisme kerana ia juga memuatkan karya Dr. Sheikh dan lain-lain. Menurut Al-Atlas, perkataan sekular berasal dari bahasa Latin iaitu seculum yang bermaksud zaman, semasa atau sekarang. Sekularisasi juga didefinisikan sebagai membebaskan orang dari belenggu agama dan metafizik. Fahaman ini boleh difahami sebagai cuba menghilangkan unsur agama manusia hidup atau mencipta dunia tanpa agama. Walaupun dari barat, akan tetapi hal itu dihalang oleh masyarakat Islam sehingga Islam terputus dari dunia. Okay, next. Kemunculan sekulerisme di Eropah adalah cerminan ketidaksesuaian kekristianan yang menghadapi kekejaman ulama dan penyebaran pemikiran umat Islam yang berpendidikan di barat. Kejayaan sekulerisme barat untuk menghancurkan agama Kristian tidak wajar dijadikan kejayaan dan hendaklah kita tidak membiarkan Islam mengalami nasib yang sama. Menurut Asghar Asli yang dianggap pemikir liberal, berpendapat bahawa Islam itu sesuai sekiranya sekulerisme tidak ditafsirkan sebagai penolakan Islam. Liberalisme moden adalah gabungan keadilan sosial dan ekonomi. Liberalisme moden memahami bahawa mengejar kekuasaan pemerintahan akan lebih merugikan daripada kebaikannya. Liberalisme yang melanda dunia Islam hari ini telah ditunjukkan tanda-tanda pengikisan nilai dan identiti Islam, terutama di kalangan anak muda Islam. Sebenarnya Islam adalah pengubat yang menyeluruh dan merangkumi semua aspek kehidupan. Menurut Virginia dan Amin, percaya bahawa istilah Islam liberal disalah ertikan umat Islam merujuk kepada kebebasan untuk melakukan ijtihad. Pandangan itu menggalakkan umat Islam menggunakan fungsi akal untuk mengelaskan semua jenis perkara, termasuk perkara-perkara yang bersifat katik dan jelas hanya berdasarkan keinginan tanpa panduan, hanya berdasarkan ajaran Islam. Okey, seterusnya pemerintahan lain akan tentang. Okey, seterusnya adalah berkenaan dengan metodologi kajian. Metodologi kajian adalah penting dalam satu penyelidikan yang akan dijalankan supaya kajian dapat dijalankan dengan berkesan dan mempunyai kaedah yang paling sesuai dalam menjawab permasalahan kajian. Dalam kajian kami menggunakan dua reka bentuk kajian, iaitu kajian kuantitatif dan kajian kualitatif. Okey, yang pertama ialah kajian kuantitatif, kajian yang menggunakan maklumat atau data yang bersifat kuantitatif. Data kuantitatif boleh diukur melalui proses pengukuran dan memerlukan alat-alat pengukur seperti soal selidik. Okey, dalam kajian kami menggunakan soal selidik, dan soal selidik itu dibuat melalui Google Form dan disebarkan melalui WhatsApp group. Dalam soal selidik ini mempunyai dua bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Bahagian A ialah maklumat responden dan bahagian B ialah tentang fahaman liberalisme. Dalam soal selidik ini mempunyai 21 soalan dan diberi pilihan jawapan ya atau tidak. Yang kedua ialah kajian kualitatif. Kajian kualitatif merupakan sensitif diperlukan dengan cara pemerhatian, temu bual, analisis dokumen atau apa-apa cara untuk mendapatkan data yang lengkap. Dalam kajian ini, kajian kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang diperolehi daripada dokumen-dokumen, jurnal atau buku yang berkaitan dengan kajian. Okey, dalam kajian kami, populasi dan persempelan yang kami gunakan, seramai 50 responden mahasiswa UTHM diperlukan dalam kajian ini.
Sampel kajian terdiri daripada kalangan mahasiswa UTHM dari tahun 1 hingga tahun 4 dan fakulti-fakulti yang terdapat di UTHM. Antara-antara fakulti yang terdapat ialah FKAP, FKII, FKMP, FPTP, FPTV, FSKTM, FTM, FAST. Okay, seterusnya saya akan bagi kepada kawan saya. Baik, terima kasih. Okey, untuk dapatan kajian pula, dapatan analisa soal sidik responden dia bagi kepada dua bahagian, iaitu maklumat profil responden dan juga tahap kefahaman pelajar UTHM terhadap ideologi liberalisme. Pembahagian ini bertujuan untuk menjadikan huraian analisis soal sidik responden akan lebih jelas dan teratur. Okay. Untuk maklumat profil responden terbagi pada 6, iaitu jantina, umur, tahun pengajian, fakulti, bangsa dan agama. Jumlah responden ada 55 orang. Untuk yang berjantina lelaki 27 orang iaitu 49% dan perempuan 24 orang 51%. Manakala untuk yang berumur daripada 18 hingga 20 tahun ada 7 orang, 21 hingga 24 tahun ada 46 orang dan 25 tahun ke atas ada 2 orang sahaja. Untuk tahun pengajian pula, tahun pertama paling ramai 30 orang, manakala tahun kedua 19 orang, tahun ketiga 4 orang dan tahun keempat 2 orang. Untuk fakulti pula, di UTHM terdapat 8 fakulti dan hanya 7 fakulti saja yang jawab soal sidik ini, iaitu fakulti FKII 6 orang, FKMP 6 orang, FKAB 19 orang, FPTV 11 orang, FPTP 9 orang, FAST 2 orang dan FTK 2 orang. Untuk yang berbangsa ada 6 bangsa di sini, iaitu Melayu 40 orang majoriti, Cina 7 orang, India 3 orang, Bidayuh 1 orang, Kadazan Dusun 2 orang dan Bumi Putra Sabah 2 orang. Untuk yang beragama ada 3 agama, iaitu agama Islam, Kristian dan Buddha. Yang beragama Islam 42 orang, yang beragama Kristian 8 orang dan yang beragama Buddha 5 orang. Okey, seterusnya. Bahagian kedua adalah analisis soal sidik yang merangkumi tahap kefahaman pelajar UTHM terhadap ideologi liberalisme dalam setiap item soalan ujian. Ia mengandungi 15 item. Berdasarkan 15 soalan yang telah dibina, soal sidik ini terdapat 2 pilihan jawapan sahaja, iaitu setuju dan tidak setuju. Tujuan analisis ini, pencapaian responden adalah setiap soalan ujian adalah bagi menilai tahap kefahaman responden tentang ideologi liberalisme. Okey, untuk soalan yang pertama, liberalisme klasik merupakan ideologi asal liberalisme yang tidak bercanggah dengan tujuan asalnya. Yang bersetuju 46 orang iaitu 84%, yang tidak bersetuju 9 orang 16%. Itu yang soalan kedua. Ideologi liberalisme pada asalnya merupakan sebuah ideologi yang mementingkan kebebasan, hak cipta, tata sosial dan sebagainya. Yang bersetuju 48 orang iaitu 87%, yang tidak setuju 7 orang iaitu 13% saja. Ideologi liberalisme mula berpecah kepada banyak aliran yang kemudiannya bercanggah dengan tujuan asal ideologi itu sendiri. Yang bersetuju dengan pernyataan ini 47 orang, 85%, yang tidak setuju pula 8 orang saja iaitu 15%. Soalan keempat pula, sosial liberalisme merupakan pecahan aliran liberalisme yang bertentangan dengan tujuan asal liberalisme. Okey, yang bersetuju 42 orang 76%, yang tidak bersetuju 13 orang 24%. Soalan kelima pula, LGBT merupakan satu gerakan yang diterima baik oleh ideologi liberalisme klasik. Yang bersetuju dengan pendapat ini 40 orang 73%, yang tidak bersetuju pula adalah 5 orang 27%. Okey, untuk soalan keenam, berpegang teguh kepada pandangan tradisi Islam sudah tidak lagi relevan lagi dalam konteks kehidupan dunia semasa. Perhatian ini menunjuk cara pemikiran bagi golongan liberal. Yang bersetuju untuk pendapat ini 42 orang iaitu 76%, dan yang tidak setuju adalah 13 orang 24%. Soalan ketujuh pula, golongan liberal mengutamakan hak-hak asasi manusia sebagai ukuran dan orientasi dan menolak segala pandangan agama yang bertentangan dengan corak pemikiran mereka. Okey, yang bersetuju
Yang bersetuju adalah 40 orang iaitu 73% saja, dan yang tidak bersetuju pula 15 orang 27%. Untuk soalan ke-8, golongan Islam liberal menolak hukum hudud kerana menganggapnya ia adalah satu perkara yang tidak adil, mengongkong dan ketinggalan zaman. Yang bersetuju dengan pernyataan ini 45 orang iaitu 82%, yang tidak bersetuju pula 10 orang yang 18% saja. Okey, untuk soalan ke-9, golongan Islam liberal wujud disebabkan oleh kurangnya kefahaman tentang Islam. Yang setuju 47 orang, 85%, yang tidak setuju pula 8 orang, 15%. Okey, yang untuk soalan ke-10, liberalism, agama tentang kebebasan individu dalam agama sangat umum dan amat longgar sehingga memberi hak kepada orang Islam juga boleh menukarkan agamanya dengan bebas. Okey, untuk yang setuju 43%, 43 orang iaitu 80%, yang tidak bersetuju 12 orang iaitu 20%. Untuk kesan liberalism menyebabkan seseorang yang mengikutnya tanpa sebarang pengetahuan boleh menyebabkan seseorang murtad. Itu yang bersetuju 50 orang iaitu 91%. Yang tidak bersetuju 5 orang saja iaitu 9%. Fahaman liberalism boleh menyebabkan akidah keruntuhan akhlak seseorang. Yang bersetuju 47 orang dan 45%. Yang tidak bersetuju 8 orang 15%. Untuk soalan ke-13, fahaman liberalism boleh menyebabkan seseorang itu bebas melakukan sesuatu perkara tanpa berfikir sama ada ia baik ataupun tidak. Yang setuju adalah sebanyak 47 orang iaitu 85%, yang tidak setuju 8 orang iaitu 15%. Untuk soalan yang ke-14, aliran pemikiran liberal yang beranggapan perlunya proses pemantapan teks Al-Quran untuk dinilai semula akan memudahkan musuh Islam untuk meruntuhkan tembok keyakinan umat Islam terhadap Al-Quran. Yang bersetuju dengan pernyataan ini seramai 48 orang bersamaan dengan 87%, yang tidak setuju pula 7 orang yang bersamaan 13%. Untuk soalan terakhir pula, aliran pemikiran Islam liberal melihat bagi memerdekakan wanita Islam dari belenggu kejumudan, salah satunya melalui pemahaman aurat yang universal, tiada paksaan dalam menutup aurat. Yang bersetuju dengan pernyataan ini adalah seramai 42 orang iaitu 76%, dan yang tidak setuju 13 orang bersamaan dengan 24%. Kesimpulannya, ramai yang bersetuju tentang soalan selidik yang kami beri. Jadinya ramai yang faham tentang apa itu liberalism, ideologi liberalism yang ada di Malaysia. Dan seterusnya saya serahkan kepada presenter seterusnya. Okay, terima kasih. Ada beberapa kesimpulan daripada kajian yang telah kami lakukan. Antara kesimpulan yang kami buat berkenaan dengan kajian ialah kajian ini dapat meningkatkan fahaman tentang ideologi liberalisme dalam kalangan pelajar UTHM. Seterusnya ialah pengkaji dapat menjawab penyataan masalah kajian ini iaitu tentang golongan fahaman liberalisme semakin lantang bersuara serta tindak tanduk mereka semakin berani mengubah imej Islam mengikut kemahuan mereka sendiri. Objektif yang ingin dicapai dalam kajian ini telah tercapai. Kajian ini dijalankan bagi menganalisis sejauh mana tahap fahaman pelajar UTHM tentang fahaman ideologi liberalisme. Seterusnya, pengkaji dapat mengkaji maksud liberalisme dan juga aktiviti liberalisme di Malaysia serta mengenal pasti kesan pemahaman Islam liberal dalam kalangan mahasiswa UTHM. Dan akhir sekali kesimpulannya, langkah yang efektif serta berkesan perlu dijalankan serta berta oleh pihak yang bertanggungjawab bagi memastikan fahaman liberalisme ini dapat diatasi dengan baik tanpa memberi kesan terhadap masyarakat sekeliling. Itu saja presentation kami dari grup 7. Terima kasih.